Asal hebat di mata manusia, hutang keliling pinggang pun tak apa. Asal hidup dilihat bahagia, tak ada yang perlu tahu sesak hutang di dada. Asal mimpi menjadi nyata, hutang kiri kanan pun tak apa. Asal nampak hebat bergaya, beban hutang pun dia dah tak rasa. Hadirin, inilah realiti hidup hari ini. Menjadi awang malang yang akhirnya kena terajang kerana tidak bersidang sewaktu berhutang. Tahu-tahu sudah tinggal sehelai sepinggang, tanah bukan lagi sebidang, anak-anak hilang, isteri pula menangis dalam kecundang. Persoalannya di sini, penerima hutang yang terlepas pandang atau pemberi hutang yang menjanjikan bulan dan bintang. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat pengerusi kombinasi intelektual kehakiman bervisi, para siswa guru pencetus revolusi, seterusnya hadirin hadirat warga dewan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia bijak kewangan. Warga Dewan sekalian, menurut Kamus Dewan edisi keempat, hutang merupakan sejumlah wang yang dipinjamkan daripada orang lain dengan menangguhkan pembayarannya sehingga satu tempoh yang tertentu. Manakala, peribahasa besar pasak dari tiang besar sandar daripada gelegar pula membawa maksud jumlah perbelanjaan yang melebihi pendapatan yang diterima. Oleh itu, molek kiranya pada hari ini anda duduk semeja dengan saya. Kita buka buku, kita bincangkan semula. Mengapa masih ada yang berbelanja gila sedangkan pendapatan tak seberapa? Dalam majalah Ringgit edisi Januari 2016 terbitan Bank Negara Malaysia, salah seorang ahli panelnya Dr. Muhammad Abdul Khalid yang merupakan pengarah penyelidikan Khazanah Research Institute pada ketika itu ada menyatakan fakta bahawa walaupun rakyat yang berpendapatan rendah dan sederhana mengeluh mengenai kenaikan kos sara hidup yang tinggi, namun jualan bagi kereta mewah seperti Porsche dan Mercedes tetap mencatatkan peningkatan yang tinggi. Oleh itu, 3 pendekatan akan saya kongsikan. Pertama, akan kita rungkai sebab utama hutang menjadi pilihan orang. Kedua, kita bincangkan mengapa hutang itu sendiri membawa malang. Dan yang ketiga, kita kongsikan bagaimana untuk memastikan kita tidak terjerumus dalam lembah hutang ini. Hadirin, tidak perlu kita nafikan betapa ramai masyarakat hari ini yang berhutang dek kerana ingin dilihat mewah. Seperti mana yang telah saya sebutkan, asalkan nampak bergaya mewah, hutang keliling pinggang pun dia dah tak kisah. Utusan online dalam penulisannya yang bertajuk Senarai Hutang Menanti pada Usia Muda ada menyatakan fenomena kurang sihat ini apabila kebanyakan mereka yang berusia daripada 27 tahun hingga 45 tahun jatuh muflis kerana memilih untuk membuat pinjaman bank dalam jumlah yang banyak, sewa beli kereta tanpa deposit dan penggunaan kad kredit yang melampau semata-mata untuk merealisasikan mimpi untuk hidup bak raja negeri. Tanpa mereka sedar, mereka sedang berjalan ke arah mimpi yang ngeri. Memetik kenyataan berita harian online yang diterbitkan pada tahun 2019, Bank Dunia telah melaporkan bahawa golongan milenial di negara ini telah mencatatkan peningkatan yang membimbangkan apabila sebanyak 60% daripada mereka telah diisytiharkan muflis ekoran daripada tabiat berbelanja melebihi pendapatan. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit juga tidak menafikan bahawa kebanyakan mereka yang mendapat perpendapatan RM5,000 ke bawah telah membuat keputusan untuk membuat pinjaman peribadi dan sebanyak 32% daripadanya digunakan untuk memenuhi kehendak, malahan melebihi 2 kali ganda daripada apa yang dibelanjakan untuk keperluan. Sudah terang lagi bersuluh apabila nafsu menguasai diri dah tak reti untuk ukur baju di badan sendiri. Asalkan nampak bergaya sana sini, dibiarkan hutang memakan diri. Warga Dewan yang saya kasihi, beralih ke pendekatan saya yang kedua, hutang membawa malang dapat kita lihat dengan mata yang terang. Seronok berjoli tak sedar yang ia memakan diri. Waktu berhutang memang nampak kaya, tunjuk sahaja apa yang diinginkan tahu-tahu dah dalam tangan. Tapi, jangan cepat berada di kayangan, hutang itu punca segala kemiskinan. Profesor Barjoya dalam penulisannya di Bernama ada mengatakan bahawa hutang memang akan meningkatkan kuasa beli rakyat seterusnya membantu pertumbuhan ekonomi negara. Namun, dalam jangka masa yang panjang, ia akan memberikan kesan yang negatif kepada rakyat.
Katanya lagi, ini kerana sampai satu tahap di mana generasi yang berhutang tidak akan mampu untuk membayar hutang mereka dan tanpa disedari mereka akan membelanjakan pendapatan mereka sebanyak 15 hingga ke 20 tahun yang akan datang semata-mata untuk melunaskan hutang. Buka mata, buka minda. Hari ini berhutang memang bahagia. Dapat semua yang dipinta. Tapi jangan lupa hari tua. Sampai bila hidup nak bayar hutang rumah dan kereta. Ketiga, peribahasa adat periuk berkerak, adat lesung berdedak. Jangan sampai dah terhantuk, baru nak terngadah. Oleh itu ingin saya kongsikan pendekatan saya yang ketiga iaitu langkah-langkah bijak untuk sama-sama kita ambil dan kita praktikkan agar hidup yang kita lakarkan di masa hadapan adalah hidup yang penuh dengan bulan dan bintang. Bukannya hidup yang penuh dengan hutang. Bank Negara Malaysia dalam majalah Ringgit edisi Januari 2016 ada memberikan langkah-langkah bijak untuk sama-sama kita pastikan belanjawan keluarga dalam kawalan. BNM juga turut menggalakkan isi rumah untuk sentiasa mengambil kira jumlah pendapatan. Seterusnya memastikan bayaran-bayaran wajib seperti cukai dan perkeso ditolak terlebih dahulu. Perlu diingat juga setiap perbelanjaan perlu direkodkan untuk membolehkan semakan dibuat apabila berbelanja. Ingat, beli apa yang diperlukan, bukan apa yang diinginkan. Jangan sampai dah hutang keliling pinggang baru nak duduk kira hutang. Pesanan terakhir saya buat hadirin tidaklah sehebat Buya Hamka ataupun sastrawan negara Kemala. Cuma saya sarankan lebih baik menyimpan kerana kita tidak pernah tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.